Okey, calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional. Siapa lah? Dengan cerita Zaid Mili Dengan cerita Ismail Sabri Yaakob He cannot speak very clear in English, but he try to speak English in public to make sure the other people terpinga-pinga. Dan yang lain calonnya adalah Tun Mahathir. Ini pun dah lagi gila cerita sejarah namanya. Tapi orang tanya dia, banyak pula duit dia datang ke mana? Ingat masa dia dalam penjara, berapa kali dia menang kes saman? Dah belum? Dah belum? Tekan subscribe tu. Dah. Belum tekan sekarang. Subscribe. Bagus, tekan subscribe. Okey, terima kasih. Lama dah tak buat video. Bukan apa, sibuk. Ada kursus sana, kursus sini, set up kedai online saya. Ramai yang ada juga yang komen, bro, tak payahlah nak buat video-video mengarut cerita pasal politik, cerita pasal artis ni, fokus pada meniaga saja. Ni yang masalahnya. Ini channel pula. Ini channel video saya. Dah Allah bagi anugerah dan bakat untuk saya boleh berkata-kata, menyusun kata. Ramai yang suka tau. Dia suka dengan suara saya. Ada yang suka dengan cara penyusunan ayat-ayat kan. Yang bestnya video saya tak ada cut-cut, tak ada edit-edit kan. Target saya kalau saya nak berceloteh 10 minit tu pung-pang, tak ada skrip pun. Itu anugerah Allah bagi. Tapi biasalah mulut ni kan tidak bertulang. Kadang-kadang dia main cakap je. Sebab itu apabila di hujung video nanti, tengok apa yang saya ucap selalunya dalam video-video yang saya sebelum ni. Tersilap kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya. Nampak? Maknanya walaupun video saya ni mungkin mendatangkan orang kata hati panas, sakit hati dan sebagainya, tapi saya minta maaf kan. Jadi tengoklah video-video saya sebelum ni kan. Mana-mana yang saya rasa anda rasa kurang selesa, tak payah tengok kan. Ataupun blog saya. Nampak situ okey, kita apa kita hari ni? Dah bubar parlimen pula. Apa pasal hari ni dah bubar parlimen? Tetapi kita cerita sikit. Ada daripada mana wakil rakyat ke adun ke apa ke, politik ni saya tak berapa tahu sangat jawatan-jawatan tu. Nama dia Charles Santiago apa benda lah nama dia lupa. Minta maaf, boleh bantu saya di ruang komen. Yang katanya Kelang daripada parti DAP memfailkan saman kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana bubar parlimen. Dia adalah termasuk dalam kurungan apalah itulah ini, sistem perundangan ataupun adalah yang boleh menyebabkan Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri sementara buat masa ni, sementara tu sebab bubar parlimen akan disaman kerana bubar parlimen. Nanti kalau menang saman tu, jangan lupalah duit tu buatlah benda-benda yang elok untuk kebajikan rakyat. Nampak ke situ. Jadi itu tak tahulah apa ceritanya. Okey, dan ada kemungkinan kalau menang kes tu PRU 15 ataupun bubar parlimen ni tidak sah. Macam tu pula. Okey, saya nak komen sikit tentang apa yang menariknya pada kali ini adalah, iaitu kali ini kekuatan ada pada setiap parti politik. Gabungan-gabungan tu lah. Kita tak nampak lagi dah yang pergerakan solo ni. DAP dulu gerak solo, dia tak adalah. Dia dah bersama dengan dalam Pakatan Harapan dengan PKR. Begitu juga dengan PAS yang dulu bergerak solo. Sekarang dah tak bergerak solo, tapi dia bergabung lah macam tu nampak kat situ. Okey, tetapi maknanya kali ni kita boleh nampak politik ataupun pilihan raya kali ini lebih menjurus kepada orang nak pangkah yang mana, nak pilih yang mana untuk memastikan siapa jadi Perdana Menteri. Nampak kat situ. Maknanya saya nampak benda tu kan, masing-masing akan buat undian bukan kerana calon tempat tu, bukan kerana parti, tapi semata-mata pilih kerana nak pastikan siapa yang akan jadi Perdana Menteri. Sebab apabila dah jadi Perdana Menteri, kuasa tu memang kuat lah. Maksudnya semua dia luluskan lah, apa semua gitulah. Okay? Jadi kat sini ada yang dululah yang kata ni Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia duk merayu-rayu kan. Dia penceramah kali ni macam bagilah peluang kat saya. Memang 22 bulan tu orang nak cakap apa pun cakap lah, tapi 22 bulan tu bukan dia Perdana Menteri kan. Anggaplah dia mungkin anggap sangat PH gagal lah 22 bulan. Macam-macam kegagalan lah. Saya pun tak tahu lah apa kegagalan tu, tapi ada juga yang kejayaan. Yang paling saya ingat kasut hitam sekolah budak sekolah lah. Okay? Dan macam-macam lagi yang lain lah. Tu tak apa, dalam video lain. Okay? Jadi ada juga yang saya juga berpendapat, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak apa lagi? Dah dapat pengampunan diraja kan, habis semua kes-kes dia apa semua tu kan. Sama ada tu finah atau betul tu terpulang lah, tapi dah dapat pengampunan. Jaga cucu je lah di rumah, duit pun dah banyak. Tapi ni namanya pejuang. Bukan saya nak promote Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi dia dah pejuang.
Nampak? Maknanya kalau betul kali dia jadi Perdana Menteri, dia menang, dia jadi Perdana Menteri. Sebab kalau PH menang, memang dia lah Perdana Menteri. Okey? Ini bermakna tercipta satu sejarah. Okey? Sebab dia pernah jadi timbalan Perdana Menteri dan juga pernah orang kata berselisih faham satu permusuhan atau konflik yang paling besar antara dia dengan Tun Mahathir pada tahun era 98 macam itulah kan. Tercipta sejarah. Berapa kali orang pelekehkan dia kan. Gila nak jadi PM tepi dan sebagainya. Kalau betul-betul jadi PM kali ini, memang tercipta sejarah untuk di masa akan datang. Sejarah. Sejarah. Okey. Kemudian calon PM yang lain adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini pun jadi sejarah juga kalau anda pilih Perikatan Nasional lah. Okey. Sebab beliau antara Perdana Menteri yang singkat dan antara timbalan Perdana Menteri yang pernah dipecat oleh Perdana Menteri Najib Razak satu ketika dahulu. Akhirnya tercipta sejarah dia jadi Perdana Menteri. Tapi sekejap je lah berapa bulan tu je kan. Okey. Dan yang lain calonnya adalah Tun Mahathir. Ini pun dah lagi gila cipta sejarah namanya. Bukan Tun Mahathir tu gila kan. Orang dah kata nyanyuk ke apa ke, tapi dahsyat, umur dah 97 tahun. Bila ditemu ramah, bila bercakap steady, masih boleh memandu kereta, masih boleh ke sini-sini. Dan orang kata nyanyuk pun, tapi bila dia keluar satu statement ataupun jawab seorang wartawan, poin dia kuat tu. Dan tercipta sejarah kalau dia jadi Perdana Menteri kali ini adalah kali ketiga. Sedangkan dah 2 kali jadi Perdana Menteri, iaitu setelah 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Kemudian dia jadi lagi Perdana Menteri selama 22 bulan. Banyak perkataan perkataan nombor 2. 2022 22 tahun 22 bulan, macam itulah. Jadi kalau dia jadi Perdana Menteri lagi sekali kerana kemenangan dia, maknanya kali ketiga. Sejarah. Dan yang terakhir yang katanya calon Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, siapa lah? Dengar cerita Zaid Hamidi Dengar cerita Ismail Sabri Yaakob tak pastilah. Tapi ura-uranya Datuk Seri Zaid Hamidi, sebab dalam sejarah Barisan Nasional, Presiden UMNO automatically adalah Perdana Menteri, ataupun Perdana Menteri adalah automatically daripada Presiden UMNO. Tapi sejarah tercipta buat pertama kalinya Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi bukan Perdana Menteri. Jadi saya bila dah sebut Datuk Seri Zaid Hamidi ni, satu je saya nak komen. Sikit saya nak cakap tadi. Kalau saya dengar ucapan dari segi penyampaian, yang paling saya suka adalah, bukan suka tu maksudnya saya sokong parti tu undi saya rasa, adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kalau bercakap memang best. Memang dia memang pidato lah, debat lah, apa semua kan. Dan dia punya poin cukup kuat. Dia tak habis-habis cerita pasal rasuah, kekayaan dikaut oleh perasuah-perasuah korup ni. Itu dia punya poin paling kuat setiap kali dia berceramah. Tapi orang tanya dia, banyak pula duit dia datang ke mana? Ingat masa dia dalam penjara, berapa kali dia menang kes saman. Duduk penjara tapi menang kes saman, juta-juta punya duit. Tak payah pergi siasat lah. Mana datang dapat duit dia tu. Kemudian Tun Mahathir, kalau bercakap, dia ni tenang, dia lihat ke gedebuk tu, kena menusuk ke telinga. Penyampaian dia tenang aja. Nampak kat situ. Sampai masa Datuk Seri Haji Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak, diajak berdebat, tak nak kan. Kemudian Tan Sri Muhyiddin Yassin pun saya rasa penyampaiannya agak sederhana lah, tapi okey lah, tak sakit telinga dengar lah, boleh lah. Maksudnya bukan penyampaian dia tu. Tapi yang saya nak cerita ni, Zaid Hamidi ni, dia ni kalau cakap, apa benda dia ni kan? Dah lah tak pandai cakap bahasa Inggeris, jangan fasih. He cannot speak very clear in English, but he try to speak English in public to make sure the other people terpinga-pinga. Aku nak cakap bahasa Inggeris. Tapi kita respect juga lah bila cakap pasal bahasa Inggeris ni kan. Baru-baru ni Perdana Menteri kita, iaitu pasal gelap ni, handsome sikit. Filter bahaya, jangan percaya muka ni. Apa ni? Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kan, bertutur bahasa Melayu dalam satu kongres atau perhimpunan ataupun meeting apa benda yang international yang antarabangsa tu. Kena kutuk ada, kena puji pun ada. Tapi masih lagi ramai pemimpin-pemimpin negara lain yang tidak fasih bertutur dalam bahasa Inggeris. Mereka bertutur dalam bahasa ibunda masing-masing, bahasa negara masing-masing. Tetapi jangan risau, zaman sekarang teknologi dah pakai earphone kan. So ada translator yang bantu untuk translate. Kemudian mungkin ada big screen. Jangan risau kan. Alang-alang tak pandai cakap bahasa Inggeris dengan bahasa, if you can't speak English very clear, you must speak clear in your own language. Then make sure people can understand, because we have a translator using the earphone kan. Okay tak speaking aku. Nampak kat situ. Maybe next time I try to make one special video only in English, whether you understand or not what I'm talking about, or you understand or not what I'm talking about, it's up to you. Okay. Jadi saya kat sini, saya kena cerita pasal Zaid Hamidi ni kan. Saya pun tak faham, baru-baru ni kantoi. Sepatutnya dalam
kempen PRU 15 ni, okey, patutnya ceritalah pasal kebajikan rakyat, cerita pasal perjuangan nasib rakyat, ekonomi dan sebagainya, nak bantu rakyat, nak bangunkan negara. Yang si Zahid Hamidi, bukan, Datuk Seri Haji Zahid Hamidi. Kena sebut tu sebab masih ada Datuk Seri, dah pergi haji dah pun. Yang saya tak faham, baru-baru ni Kantoi dia buat video kan dalam dia punya meeting ni, tapi sekarang zaman CCTV habis Kantoi video tu, dia boleh cerita apa? Okey, dia nak pastikan BN menang. Kalau tidak, dia akan dikenakan tindakan mahkamah, cas dia masuk cas lah kan. Lepas tu dia kata Tok Mat pun kena. Tok Mat yang ada orang kata bersopan santun ataupun berkaliber tu pun ada terbalik ke dengan kes-kes rasuah? Tanya kan. Kat sini saya bukanlah anti UMNO kan, tapi saya tak faham. Kalau boleh, saya nak setiap parti yang bertanding ni biar rakyat pening kepala nak pilih yang mana. Pening kepala sebab semuanya bagus. Tetapi Zahid Hamidi telah menyebabkan ramai yang ragu-ragu tentang kredibiliti BN atau UMNO ni. Sebab dia boleh cerita dia nak menang kerana nak pastikan dia tidak, maknanya dia nak kawal undang-undang lah kan. Ini apa cerita ni kan? Berbanding dengan lain-lain pemimpin tertinggi politik parti, Datuk Seri Ibrahim, Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin, okey, yang mana mereka mengutamakan tentang masalah ekonomi, masalah macam-macam lah nak bangunkan negara, rakyat. Tapi dia boleh cerita nak selamatkan diri dia, bermakna seolah-olah dia sudah tahu bahawa dia memang buat benda tu ke? Memang ada buat salah, ada bakar rasuah, ada penyelewengan ke? Kan? Tak faham lah kan? Terputus idea ke apa ni? Bengang tau kan? Dah lah dia kalau ditanya oleh wartawan, lain tanya, lain dia jawab, pusing sana, pusing sini kan? Saya pun tak faham lah. Ni nak cerita pasal dengan orang-orang UMNO ni kan, yang tengok video ni. Aku bukan anti UMNO tu kan. Kalau boleh aku nak pastikan, ya UMNO parti Melayu, dah aku Melayu kan, boleh bergabung dengan parti-parti yang lain, okey, buat yang terbaik lah. Ini dia boleh cerita pasal kes, maknanya dia nak kontrol undang-undang negara ni. Silap-silap nanti kalau BN menang, Najib Razak tu keluar dia guna undang-undang tu apa semua, dia kontrol undang-undang. So sekarang ni undang-undang kita ni berbau perkara politik. Sampai bila? Wah, senang lenang lah macam ni kan. Aku pernah cerita kat kawan kan, agak-agak lah kan, orang-orang yang melakukan rasuah ataupun yang tak elok lah, ni sebagai pemimpin tau. Kita bukan cerita pasal yang kecil-kecilan tau, ni besar punya kerja tau kan. Anda dah terpilih, rakyat dah pilih, dah undi kan, okey, dah bagi peluang untuk memimpin negara, rakyat kan. Tu anugerah yang Allah bagi tu, bukan senang tu kan. Tapi kan, amanah itu digunakan untuk mengumpul kekayaan, makan rasuah, gila kuasa kan, seleweng sana, seleweng sini. Ya betul, benda tu dalam pertuduhan lagi kan, dalam proses mahkamah. Tapi gaya penyampaian itu menunjukkan seolah-olah macam, bukan macam, memang dia melakukan, memang tak ada melakukan penyelewengan. Dan benda video dia cakap tu, saya ini dia cakap ni, boleh jadi bahan bukti mahkamah tau dalam perbicaraan. Jangan main-main. Jadi kat sini saya cuma nak terangkan kepada mereka-mereka yang sayangkan UMNO kan. Bukanlah saya ni bukan orang UMNO, bukan mana-mana parti politik pun, saya tak diisi borang pun. Cuma saya mengundi je kan. Tapi ni sebagai satu suara rakyat lah jadi kat sini fikir-fikirkanlah, sampai bila korang nak sanjung taksub dengan pemimpin macam ni yang nyata merapu kan. Gila sampai aku putus idea. Tadi elok je aku bercakap daripada awal tu, tapi bila sampai ke satu tahap aku teringat video tu kan, apa gila dia ni kan. Dia faham tak? Dia nak menang pilihan raya. Kerana apa? Kerana nak selamatkan diri dia. Bukannya dia nak menang pilihan raya. Kempen dia bukan nak cerita pasal kebajikan rakyat ke apa semua, tak. Dia cerita nak selamatkan diri dia kan. Dah 15 minit aku ambil ni. Tak sangka pula korang ni kan sudi tengok video aku 15 minit. Jarang aku buat lebih daripada 10 minit kan. Jadi jangan lupalah kan, like, share, komen dan sebagainya. Dah belum? Dah belum? Tekan subscribe tu. Dah belum? Tekan sekarang subscribe. Bagus, tekan subscribe. Okey, terima kasih. Tersilap kata tekan sabasa. Saya daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki jari kaki kuku saya. Saya daripada hujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya. Memohon ampun dan maaf sekiranya ada tekan sabasa, tersilap kata dan sebagainya. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.